Salam sejahtera kelas. Hari ini kita punya tajuk adalah bab 4, iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Teknologi hijau dalam melestarikan alam. Kita sudah berada dalam bab 4. Apa yang kamu akan pelajari dalam tajuk ini adalah teknologi hijau, isu sosio-saintifik dan aplikasi teknologi hijau. So as you all know, sebenarnya kamu akan belajar more to apa yang kamu akan boleh buat untuk mempertahankan kita punya alam sekitar. Dan soalan-soalan yang kamu akan dapat jawab selepas kamu belajar bab ini adalah: apakah maksud teknologi hijau? Apa sektor yang ada dalam teknologi hijau dan bagaimana teknologi hijau diaplikasi dalam kehidupan kita? Let us look at this rencana sains first. Era kenderaan hijau, green vehicles, ataupun kenderaan hijau adalah kenderaan yang bersifat mesra alam, yang tidak membebaskan asap ke persekitaran. Kereta kita sekarang membebaskan gas ataupun asap CO2, karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Kalau guna kenderaan hijau, tiada asap yang dibebaskan. Antara contohnya adalah seperti kereta elektrik dan juga kereta solar. Kereta elektrik dan kereta solar. Kereta elektrik menggunakan tenaga dari bateri, manakala kereta solar guna cahaya dari matahari. Macam mana mau gerakan kereta elektrik? You have to charge it like handphone. So dalam bab ini kamu akan belajar kelestarian alam sekitar, dan kamu akan belajar ada 4 sektor yang utama. Sektor tenaga, sektor pengurusan sisa air sisa, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan, teknologi hijau dan kehidupan. Mari kita belajar subtopik 4.1, kelestarian alam sekitar. Kemajuan teknologi dan pembangunan secara holistik banyak memudahkan. Yes, teknologi memudahkan kita, mempercepatkan pelbagai urusan kita. Walau bagaimanapun, kemajuan teknologi juga membawa kesan yang buruk. Apa contoh kesan buruk? Peningkatan pencemaran alam sekitar dan pengurangan sumber alam sekitar. So, atas kesedaran inilah pelbagai inisiatif telah diperkenalkan, untuk kembalikan semula kesedaran kita terhadap kelestarian alam sekitar. Dan usaha ini, inisiatif yang dijalankan ini dikenali sebagai teknologi hijau. Kita mau kembalikan alam sekitar, kelestarian alam sekitar. Dalam masa yang sama, kita juga mau itu teknologi. Jadi apa konsep teknologi hijau? Teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi. Pembangunan dan aplikasi means penggunaan produk, peralatan, serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi. Kita bangunkan produk dan sistem untuk pelihara alam semula jadi, serta kita mau meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti kita sendiri. Jadi, cikgu harap kamu faham di sini ya, teknologi hijau is actually a very good thing. A very good thing untuk mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti kita. Apa kepentingan teknologi hijau? 1. Mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. 2. Mengurangkan pengeluaran karbon. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, bila kita start engine, bila kereta bergerak, akan membebaskan 2 jenis gas karbon dioksida dan juga gas karbon monoksida. Dengan adanya teknologi hijau, pengeluaran karbon berkurang. Ketiga, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia. Dan keempat, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga yang baru. So let us look at this ciptaan daripada Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM. Ini adalah kenderaan tenaga solar. Kenderaan tenaga solar menggunakan panel solar untuk charge kenderaan supaya kenderaan ini boleh bergerak. Kenapa mau cipta kenderaan tenaga solar? Supaya menggunakan penggunaan bahan api fosil. Bahan api fosil adalah contohnya adalah bahan bakar di dalam kereta. Yang kedua, mari kita tengok contoh teknologi hijau dalam kehidupan. Sumber tenaga boleh baharu digunakan bagi menjana tenaga. Windmill.
Okey. Apa yang kamu nampak di sini adalah kitaran angin, okey, oleh windmill yang akan mengitarkan sumber tenaga boleh baharu. Apa sumber tenaga boleh baharu terlibat di sini adalah satu angin dan satu lagi ini solar. So penciptaan teknologi hijau sebenarnya sudah ada, cuma mungkin kita tidak peka. Mari kita hubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Bagi menjayakan teknologi hijau di negara kita, dasar mesti ada. Dasar teknologi hijau kebangsaan telah dilancarkan since Julai 2009. So, apa tonggak yang terdapat dalam dasar tersebut? Dasar maksudnya seperti peraturan. Ada 4 tonggak utama yang menguatkan lagi dasar teknologi hijau kebangsaan. 1. Tenaga. Mesti mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Jangan terlampau bergantung kepada satu jenis tenaga. Yang kedua, alam sekitar. Meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Ketiga, ekonomi. Menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Keempat, sosial. Meningkatkan kualiti hidup untuk semua orang. So, kalau kita lihat keempat-empat tonggak di atas, jelaslah bahawa teknologi hijau sangat menekankan aspek kecekapan. Kalau kamu masih ingat, masa tingkatan 3, kamu sudah belajar topik kecekapan tenaga. Apa itu kecekapan tenaga? Cekap, penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja. Guna tenaga yang kurang, jalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Cekap, tenaganya kurang tapi kerjanya kadar yang sama terhasil ataupun lebih lagi hasil dia tanpa menjejaskan keselesaan. So, bila kecekapan tenaga diutamakan dalam sesebuah negara melalui pengamalan teknologi hijau, maka apa yang akan berlaku? Jimat sumber tenaga, ekonomi tenaga semakin kukuh dan kamu juga mengurangkan pembaziran. Sisa-sisa buangan dapat ditukar kepada satu bentuk tenaga boleh baharu yang lebih bersih dan selamat. So, Malaysia, negara kita sangat menyokong dan memberikan komitmen sepenuhnya dalam melestarikan kecekapan tenaga. Antara inisiatif dia adalah 1. Label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Look at your fan and your aircon in your house. Sekiranya kamu nampak tanda begini, ini adalah label cekap tenaga. Label cekap tenaga, di mana 5 star, 4 star, 3 star melabelkan kecekapan tenaga alat elektrik itu. Semakin banyak bintang, semakin cekap tenaga yang digunakan. Kedua, indeks bangunan hijau ataupun Green Building Index. Sudah ada di Malaysia. Indeks bangunan hijau itu adalah sistem penarafan diberi pada bangunan yang ciri-ciri mesra alam. So, Masjid Raya Haji Fi Sabilillah di Cyberjaya adalah masjid pertama di Malaysia yang menerima pengiktirafan Green Building Index ataupun indeks bangunan hijau. Selain itu, Malaysia juga ada mengadakan kempen teknologi cekap tenaga, kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar, dan kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Contoh, Earth Hour. Cikgu rasa kamu pernah dengar ini kempen. Earth Hour. Tutup lampu selama 1 jam. Okay, so let us go through sektor-sektor dalam teknologi hijau sudah. Teknologi hijau dibahagikan kepada beberapa sektor supaya pelaksanaan lebih berfokus. So, ada berapa sektor? Tenaga, pertanian perhutanan, pengangkutan, pengurusan sisa dan air sisa, bangunan, perindustrian dan pembuatan, dan TMK. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sektor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga 7. Cikgu akan fokus satu persatu
sektor tenaga selepas hari ini. Hari ini adalah pengenalan sahaja. So, sektor yang pertama, sektor tenaga, memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon dan dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Apa contoh sumber tenaga? Tenaga alternatif, tenaga pilihan ialah tenaga baharu, boleh baharu, seperti air, elektrik, hidroelektrik, solar dan angin. Itu sektor tenaga. Dan kita akan fokus kepada sektor tenaga dan seterusnya, ini semua dalam kelas yang seterusnya. Hari ini cukup sampai di sini, yaitu pengenalan kepada konsep teknologi hijau. Oleh itu, sila siapkan praktis formatif 4.1. Sekian, terima kasih.